kita akan sambung lah. Itu bab 5, metabolisme dan enzim. Diasingkan metabolisme dan enzim. Kemudian kita telah bincangkan pada minggu lepas, ya, 5.1 metabolisme. Kita telah bincangkan metabolisme. Kita dah lihat, ya, apa itu metabolisme. Kita dah tengok apa itu metabolisme. Kemudian kita tengok jenis-jenis metabolisme, ada dua, ya, iaitu anabolisme dan juga katabolisme, ya, dan juga katabolisme. Okay, kita dah tengok dua, ya, dan juga katabolisme. Jadi katabolisme kita rujuk kepada proses penguraian glukosa, ya, iaitu respirasi lah, ya, respirasi ataupun satu proses untuk menghasilkan tenaga lah. Manakala anabolisme kita rujuk kepada fotosintesis, iaitu proses penghasilan glukosa. Baik, selesai yang tu. Sekarang ni kita nak pergi kepada enzim. Istilah enzim, ya. Jadi kalau kita lihat perkataan enzim ni sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil enzyme, ia merujuk kepada tindak balas biokimia, ya. Tindak balas biokimia. Kita akan bincangkan dengan berlanjut macam mana tindak balas biokimia, maksudnya melibatkan biologi dan juga kimia. Sebelum itu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan enzim. Okay, apakah itu enzim? Enzim ialah mangkin organik. Okay, mangkin organik. Okay, mangkin organik. Bila sebut kata organik, bermaksud dia ada unsur karbon. Okay, ada unsur karbon. Yang kebanyakannya dia bina daripada protein. So kebanyakan, sebab kebanyakan maknanya tidak semualah, ya. Kebanyakan ni maksudnya mungkin 90%, ya. Mungkin 80%. Perkataan kebanyakan tu umum. Tapi kebanyakannya dia bina daripada protein. Sebelum ni kita dah belajar, ya, tentang proteinnya dalam bab 4 lah. Kita belajar tentang protein dalam bab 4. Dan dihasilkan oleh organisma hidup, ya. Dan dihasilkan oleh organisma hidup. Bukan organisma mati, ya, organisma hidup. Namun dia kata di sini bukan semua enzim disintesiskan daripada protein. Betul lah. Sebab tu tadi kata kebanyakan itu. Kebanyakan tu. Tapi kita tak tahu berapa kebanyakan tu. 80% ke 90%, tapi banyak lah. Namun bukan semua enzim disintesis daripada protein. Okay. Kemudian bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindak balas enzim dikenali sebagai substrat. Ini bahan tindak balas. Kita ada bahan, kita ada hasil. Substrat yang bergabung, maknanya bahan yang tindak balas ni, dia bergabung dengan enzim pada tapak spesifik dikenali sebagai tapak aktif dan membentuk kompleks enzim substrat. Okey, ini akan terbentuk, ya. Jadi sekarang ni bagaimana enzim tu, keberadaan enzim tu. Jadi pertamanya ingat enzim tu ialah mangkin organik. Mangkin ni artinya dia mempercepat ataupun menggalakkan, speed up, ya, mencepatkan. Cepatkan apa? Proses tindak balas tu. Supaya tindak balas tu berlaku dengan pantas. Kalau tidak slow je, kan. Jadi bila dengan kehadiran enzim, substrat ni adalah bahan lah. Apabila dia bertindak balas terhadap enzim ni dia ada tapak aktif. Ya, bila dia lekat antara substrat dengan enzim tu, maka dipanggil sebagai iaitu kompleks enzim substrat. Nama dia bila dia combine tu. Combine ataupun dia bergabung antara substrat dengan tapak aktif enzim.
Ya, tapak aktif enzim ni dia spesifik, dia khusus, hanya khusus untuk substrat yang tertentu saja, yang sepadan dengan dia. Kalau tak sepadan, dia tak boleh bergabung. Ya, okey, di situ ya. Tengok next. Okey, digambarkan dalam rajah 5.1 ya. Gambarkan dalam rajah 5.1, kita ada substrate. Okey, bentuk dia macam ni. Bentuk dia ada berapa segi ni? 1 2 3 4 5. Bentuk pentagon bentuk pentagon. Jadi dia ikat oleh rantai, ada rantai di situ, tak apalah. Kemudian bentuk yang sama, iaitu ada bentuk 6 segi. Ini 6 segi, ini 5 segi. Jadi ni yang penting ni ada substrate lah ya, substrate. Ini bentuk 6 segi, ini bentuk 5 segi. Jadi kalau dia nak bertindak balas dengan enzim ni, dia mesti sepadan, mesh orang kata ya, ataupun dia matching. Dia matching, dia sepadan. Sepadan tu dari segi tapak aktif enzim lah. Maksudnya boleh tak substrate ni melekat pada tapak aktif enzim tu. Jadi bila dia melekat tu, dia akan membentuk yang ni ya, iaitu enzim kompleks enzim substrate. Ya, kompleks enzim substrate. Habis berkenaan dengan pengenalan kepada enzim itu sendiri ya. Sekarang ni kita nak mengenali enzim tu dengan segi nama dia. Bagaimana penamaan enzim itu dilakukan? Ya, ataupun kita nak mengenali. Kalau kita tengok, kita jumpa je benda ni, kita tahu ni enzim. Macam mana kita nak tahu? Kita nak identify. Ya, itu adalah enzim. Jadi pada tahun 1960-an, ini sejarah dia, the International Union of Biochemistry and Molecular Biology ataupun IUBMB telah memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan substrat atau tindak balas yang dimungkinkan. Jadi nama enzim diperoleh dengan penambahan ASE belakang ya. ASE pada nama substrat yang dimungkinkan. Contoh ASE kepada substrat ialah enzim lactase. Enzim lactase yang memungkinkan hidrolisis laktosa. Jadi asalnya substrat itu nama dia laktosa. So nak bagi nama enzim dia, kita buang OSA belakang ni, kita gantikan dengan jadi lactase. ASE. Jadi lactase. Sebutan dia lactase lah. Jangan sebut laktase pula. Laktase tu sebutan kita lah untuk eja untuk ejaan supaya betul. Seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah ya, laktosa ya, dia perlukan air. Bila perlukan air ni maksudnya dia hidrolisis lah. Hidrolisis ni satu proses untuk di mana memecahkan molekul air tu. Maknanya substrat dipecahkan dengan bantuan air, kehadiran air. Jadi itu panggil hidrolisis untuk membentuk molekul yang ringkas. Molekul lebih ringkas itu hidrolisis. Jadi kehadiran laktis mempercepatkan lagi proses hidrolisis substrat tersebut, bentuk glukosa dan juga galaktosa. Ini yang kita kena ingat itu kan. Jenis kita belajar dalam jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat, ulang lagi ya. Karbohidrat terdiri daripada gula, monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. So laktosa ni termasuk dalam gula disakarida. Ya, gula disakarida. Kalau kita masih ingatlah, ya, man suka laksa, ya. Man maltosa, suka sukrosa, laktosa. Jadi ini adalah gula-gula disakarida. Okey, gula disakarida ya. Maltosa, sukrosa, laktosa. Jadi kalau daripada disakarida nak membentuk ya
molekul yang lebih ringkas iaitu monosakarida. Maka enzim diperlukan untuk membantu, mempercepat. Maka proses tu menghasilkan produk iaitu glukosa dan juga galaktosa. Itu saya dah ajar je cara nak mengingat, ya. Iaitu kalau campuran ataupun gabungan antara glukosa dengan galaktosa menghasilkan galaktosa, iaitu guru galak latihan, ya. Guru galak latihan. Ini kalau kondensasi lah, iaitu glukosa, galaktosa dengan laktosa. Kalau kita undur, maknanya latihan guru galak lah. Tapi kalau dari segi daripada mono ke di, kita ingat guru galak menghasilkan latihan. Guru galak tu sebab guru glukosa dan galaktosa lah. Okay. Itu cara nak ingat lah. Namun dia kata, ya, namun. Namun ni yang penting. Bila sebut namun ni, kena ambil perhatian sikit. Namun terdapat juga nama beberapa enzim yang tidak, ya, menurut sistem penamaan ini. Maksudnya ada enzim yang dinamakan bukan berdasarkan kepada nama substrat tu. Terutamanya enzim yang telah ditemui sebelum penamaan sistematik diperkenalkan. Mana sebelum tahun 1960 lah. Sebelum tahun 1960 ada dah nama dia. Tapi nama yang diberikan tersebut tidak berdasarkan kaedah yang diperkenalkan oleh IUPMB ni. Contoh, enzim trypsin, enzim pepsin, enzim renin yang tidak berakhir dengan ASE. Walaupun dia tidak berakhir dengan ASE, tetapi dia merupakan enzim. Yang ni yang sedikit bermasalah lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, ya, adakah dia ni enzim ke tidak. Ya. Jadi di sini kita kena hafal sikit lah. Kalau yang bukan berakhir dengan ASE, ada tak contoh-contoh yang enzim yang tidak berakhir dengan ASE itu adalah enzim. Ya. Tapi tak susah mana sebenarnya, ya. Ada cara juga. Dia punya nama tu pun ada nama dia yang special, ya. Okey, itu dari segi penamaan. Saya harap semua faham, ya. Kita recap semula, ya. Jadi enzim dari segi penamaan dia selalunya dan kebanyakannya dia ambil berdasarkan nama substrat itu sendiri. Contoh maltosa, maltase, maltosa. Okey. Maltosa jadi maltase. Jadi kan? So, jadi maltase. Maltase. Dan jadi apa lagi? Sukrosa jadi sukres. Sukrosa ini adalah substrat, dia jadi sukres. Okey. Tapi tak semua, ya. Tadi saya sebut ni. Namun tidak semua ataupun bukan semua yang mengikut kaedah penamaan cara begitu. Okey, selesai dari segi penamaan enzim. Kita nak lihat sifat-sifat umum enzim. Kalau disenaraikan di sini, kalau kita boleh labelkan, ya, ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini ada 8 sifat-sifat umum bagi enzim. Yang pertama kita tengok. Enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil, ya, dan boleh digunakan semula. So dia ada dua benda di situ, ya. Yang pertama kecil. Kecil tu bukan saiz dia. Dari segi kuantiti dia, ya. Kuantiti maksudnya enzim tu tak perlu banyak. Sikit je. Dan dia boleh diguna semula. Boleh diguna semula, reuse. Ya. Ataupun kita kata reversible, boleh diguna balik.
Tapi reversible tu dia masuk dalam yang keempat nanti ya. Dia masuk kepada yang keempat. Itu tidak balas berbalik, reversible. Okey, yang kedua, suatu enzim ni kekal tidak berubah. Dia tidak berubah lah. Ataupun tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Dari segi struktur dia, kekal. Kekal tu bukan maksudnya kekal yang mutlak. Ya. Kekal tu selagi mana dia mematuhi syarat-syarat. Nanti kita akan belajar ya, macam mana syarat-syarat dia. Maknanya sebenarnya tidak ada kekal lah sebenarnya. Macam manusia lah. Kehidupan kita ni tidak kekal lah. Baik. Atau tidak dimusnahkan ya. Jadi istilah yang agak contemporary dipanggil sebagai dinaturasi. Ya. Dinaturasi daripada perkataan bahasa Inggeris denatured. Ya, tidak dimusnahkan tu boleh digantikan dengan perkataan dinaturasi ya. Dinaturasi. Maksudnya kalau jumpa perkataan dinaturasi tu maksudnya tidak dimusnahkan lah. Dari segi struktur dia tu tidak dimusnahkan. Selepas tindak balas. Yang ketiga, tindakan enzim adalah spesifik. Spesifik ni ataupun dipanggil khusus. Ya, substrat dengan enzim yang spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Tapak aktif enzim Jadilah seperti mana gambar rajah yang sebelum kita tengok ni. Yang keempat, kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim, kebanyakan disebut kebanyakan itu maksudnya bukan semualah. Jadi kebanyakan. Ada jugalah yang tidak berbalik. Okey. Yang kelima, aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Ada perencat. Ya. Contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan merkuri. Ini contoh perencat. Dua ni contoh perencat yang bersifat logam berat. Jadi dengan kehadiran logam berat ni dalam tindak balas, ia akan melambatkan ataupun dia terus menghentikan terus tindak balas tu daripada berlaku. Yang keenam, sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contoh kofaktor ialah vitamin B dan ion magnesium. Maknanya enzim tu sendiri pun tak cukup. Dia perlukan bantuan. Yang dipanggil sebagai kofaktor. Nanti akan kita tengok contoh-contoh. Contoh-contoh kofaktor di mana vitamin B ataupun ion magnesium ni diguna pakai. Yang ketujuh, enzim ialah mangkin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Ini yang daripada definisi dia. Ini daripada definisi dia, dia mempercepatkan. Sifat umum dia cepat, speed up. Kalau tanpa mangkin, tindak balas tu berlaku tetapi perlahan. Ataupun lambat. Jadi bila lambat, hasil pun lambat. Tak silap gaya, mungkin hasil tidak dapat dilihat. Jadi kehadiran mangkin ni sangat penting lah untuk mempercepatkan. Contoh dalam penghasilan roti, menghasilkan roti. Jadi penghasilan dough ni acuan dia lah. Dicampurkan dengan enzim zimase contohnya. Zimase daripada yeast. Yeast ni kita panggil ibu roti lah. Kita panggil ibu roti. Jenama macam-macam jenama lah. Jenama mauripan lah, apalah obat roti Jadi dengan percampuran enzim dalam dough tersebut, jadi roti tersebut akan cepat naik, cepat masak. Cepat masak lah, maksudnya dia naik tu. Dia kembang. Dia jadi roti itu menjadi. Kalau tak isi, dia patutnya
Mungkin 25 minit jadi 25 jam. Contohnya. Lama lah mendapatkan roti tu ya. Kemudian yang ke-8, enzim bertindak dengan pantas. Okay, pantas. Jadi ciri-ciri yang disenaraikan di sini sangat-sangat penting ya. Kena ingat lah. Kena baca beberapa kali, kena ingat. Macam mana nak ingat? Pulang pada awak lah. Dalam buku nota sampel yang saya bagi tu, nota sampel hijau tu, ada cara. Bagaimana cara ni? Mungkin ada penggunaan istilah tu sikit berbeza lah. Sebab dulu KBSM, ni KSSM. Tapi saya rasa lebih kurang saja. Boleh sekat ni? Boleh faham sekat ni, Yasir? Boleh, cikgu. Boleh ya. Mudah je bio ni kan. Fatihah ya. Lambat sikit masuk hari ni Fatihah. Baik, kita tengok jenis enzim. Enzim ni sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Satu, enzim intrasel. Intra ni maknanya enzim dalam. Intra tu dalam. Dalam maksudnya kegunaan dia untuk dalaman. Nanti kita tengok. Dan yang kedua, ekstrasel. Enzim ekstrasel. Dihasilkan untuk kegunaan luar. Nanti kita tengok. Enzim yang disintesis, sintesis ni maksudnya dibina. 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 Kalau tak faham kata sintesis tu, boleh catat situ, boleh catat yang dibina di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri dikenali sebagai enzim intrasel. Contoh ni penting. Contohnya enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glikolisis semasa respirasi sel. Okay. Ini kegunaan dia lah. Proses glikolisis. Apa glikolisis kita akan bincangkan nanti ya. Manakala enzim yang dirembes keluar sel dikenali sebagai enzim ekstrasel. Ya. Enzim yang dirembes keluar. Contoh enzim tripsin. Ini biasa ya. Yang dihasilkan oleh sel pankreas. Okay, dirembeskan ke dalam duodenum. Hasil dalam pankreas tetapi untuk kegunaan di luar. Di luar tu di mana? Di duodenum. Bagi mencernakan polipeptida. Ya, polipeptida. Okey. Jadi itulah istilah ya. Yang tadi glikolisis diterangkan di sini ada. Okey, sini ada diterangkan tentang glikolisis. Glikolisis berasal daripada perkataan glukosa dan lisis. Lisis itu maksudnya pemecahan atau pecah. Dan merupakan pemecahan glukosa oleh enzim hexokinase untuk menghasilkan tenaga dan juga piruvat. Apa itu piruvat? Nanti kita akan tengok ya. Apakah yang dikatakan piruvat dalam bab respirasi nanti ya. Bab apa tu? Bab 7 ya. Kita tengok. Baik, bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Ini satu soalan ya. Satu soalan yang biasa ditanya. Bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Jadi penghasilan enzim ekstrasel melibatkan beberapa komponen sel tertentu. Kita akan lihat gambar rajah ni ya. Gambar rajah ni sangat popular untuk soalan esei ya. Untuk soalan esei. Soalan tu pun adalah satu yang panjang lah. Kita tengok nombor 1. Pertama, ribosom merupakan tapak sintesis protein. Ini adalah fungsi ribosom. Ini ya. Ini ribosom. Okey. Apa jadi gitu? Kemudian kedua, protein yang telah disintesis, yang telah dibina lah, di ribosom tu akan memasuki lumen. Ya, akan masuki lumen. Lumen tu lubang lah ataupun laluan jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Okey, nombor 2 ya. Inilah lorong-lorong lah. Lumen tu macam lorong-lorong dia, celah-celah dia tu. Lumen, lorong, lubang ya. Yang ketiga,
Apabila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, hujung terminal dia lah, bahagian membran tersebut membentuk tunas. Membentuk tunas yang menggenting untuk menghasilkan vesika angkutan. Jadi vesika angkutan tu terhasil apabila protein yang disintesiskan daripada ribosom tu telah diangkut dibawa ke hujung membran jalinan endoplasma kasar. Sampai di hujung, yang nombor 3 ni, dia akan menggenting. Menggenting ni maknanya putus lah. Daripada membran tu, dari membran JIK, jalinan endoplasma kasar, maka terbentuklah vesika angkutan. Yang keempat, vesika angkutan ni yang mengandungi protein bergerak menuju ke arah jasad Golgi. Dia nak pergi ke jasad Golgi. Okey, dia pergi sini dan bercantum dengan jasad Golgi tersebut. Bentuk maknanya vesika angkutan ni dia bawa protein lah. Dia punya bahan dia bawa ialah protein. Bila sampai di jasad Golgi, dia bercantum. Di dalam jasad Golgi itu protein ni diubah suai. Protein tadi tu diubah suai, kata Andrew sini diubah suai menjadi enzim. Okey, menjadi enzim, dan enzim tu dirembes dalam vesika rembesan. Okey, vesika rembesan ni datang daripada mana? Yang terbentuk daripada hujung jasad Golgi. Inilah jasad Golgi ni yang terbentuk, yang dia menggenting jugalah. Dia menggenting bentuk vesika rembesan. Sekarang ni dalam vesika rembesan ni dah ada enzim. Okey. Sekarang ni nak bawa ke mana? Vesika rembesan akan bergerak menuju ke membran plasma, okey, membran plasma, dan bercantum dengan membran plasma tersebut. Lalu merembeskan enzim keluar sel. Jadi keluar sel ni. Okey. Jadi kita panggil dia sebagai enzim ekstrasel. Ekstrasel. Jadi dari segi kronologi dia, jadi flow dia, bermula daripada ribosom. Okay. Selesai itu. Mudah je baca je lah. Kemudian kita tengok mekanisme tindakan enzim. Okey, mekanisme tindakan enzim ni bagi nak menjustifikasikan salah satu daripada sifat, bukan salah satu lah, beberapa sifat enzim. Tadi kita lihat sifat enzim ni ada 8. Secara umumnya ada 8. Jadi kita nak tengok bagaimana mekanisme dia tu. Mekanisme tu cara dia tu. Cara tindakan enzim tu berlaku. Pertama kita akan lihat hipotesis, mangga dan kunci. Hipotesis, mangga dan juga kunci. Nama dia hipotesis, mangga dan kunci. Jadi kita tahulah seperti mangga dan kunci. Mestilah kunci yang sepadan dengan mangga yang boleh buka. Jadi kebanyakan enzim ialah protein kompleks yang terdiri daripada rantai polipeptida yang berlipat-lipat menjadi bentuk 3 dimensi. Itu adalah enzim. Bentuk 3 dimensi enzim mempunyai tapak aktif yang mempunyai konfigurasi spesifik dan saling berpelengkap dengan molekul substrat yang spesifik. Jadi penggabungan molekul substrat pada tapak aktif enzim adalah spesifik. Kita dah tahu dengan sifat dia. Okey, sifat antara sifat enzim seolah-olah satu gabungan mangga dan kunci. Enzim diwakili oleh mangga, manakala substrat diwakili oleh kunci, diwakili oleh kunci. Kita undur sikit. Bagi lawa sikit Ini mangga, manakala substrat diwakili oleh kunci. Kita tengok gambar rajahnya, hipotesis mangga dan kunci. Yang pertama ni, substrat yang spesifik menghampiri enzim. Okay. Ini substrat. Katakanlah substrat ni tadi kita ambil contoh laktosa. Laktosa. Katakan laktosa. Jadi enzim yang spesifik dengan laktosa ni adalah laktase lah. Okay, katakan nama dia laktase.
Kalau ada enzim lain sebelah dia, katakan enzim maltase, mungkin tapak aktif dia berbeza. Ya. Dan kalau kita lihat di sini substrate yang ni satu, substrate dua. Substrate yang kedua ni dia matching, dia padan, dia sepadan dengan tapak aktif enzim. Okey, tapak aktif tu di mana? Di sini. Ni tapak aktif, tempat pelekatan ni. Ya, di mana berlakunya percantuman tu, lekat tu. Itu dipanggil tapak aktif. Tapak aktif ada pada enzim. Ya, bukan pada substrate, pada enzim. Kemudian yang kedua, apabila substrate dengan enzim ni dia bercantum ataupun bergabung, dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Itu nama dia. Ini nama dia sebagai kompleks enzim substrate. Kemudian apa yang berlaku kepada substrate? Tindak balas berlaku, tindak balas berlaku dan produk terhasil. Produk ni hasil lah. Produk kemudiannya meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Dan kita dapati bahawa produk ni dia terbelah. Soalnya berlaku pemecahan di situ. Itu pecah tu. Sebab enzim ni dengan bantuan air dia akan lisis, dia akan pecahkan substrate tu menjadi satu bentuk ataupun produk yang baharu. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau laktosa sebagai contoh, laktosa substrate, enzimnya laktase, apabila ditindakkan, maka terhasillah hasil baru, iaitu apa tadi? Glukosa dengan galaktosa. Sebab itu jadi dua tu. Mungkin satu ni glukosa, satu lagi ni galaktosa. Itu andaian kita. Ini sebagai hipotesis. Hipotesis ni apa dia? Hipotesis ni suatu penyataan umum tentang suatu peristiwa yang belum disahkan kebenaran dia. Belum disahkan. Mana kita hanya buat macam andaian. Kebanyakan tindak balas dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan. Sebab dia kan enzim ni, kita belajar tentang enzim tadi, awal-awal tadi, merupakan tindak balas biokimia. Ini mesti melibatkan biologi, benda hidup dan juga tindak balas kimia. Jadi itu yang melibatkan tenaga pengaktifan ni. Okey, tenaga pengaktifan yang tinggi. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecah ikatan dalam molekul substrate sebelum tindak balas boleh berlaku. Substrate ni dia datang dalam keadaan terikat. Seperti mana gambar rajah yang kita tunjukkan sebelum ni tadi. Ada substrate yang berbentuk 6 segi, dia bercantum dengan ataupun terikat dengan molekul yang 5 segi. Yang pentagon dengan hexagon contoh. Ada rantai dia. Jadi rantai tu kena bagi putus dulu. Nak putuskan rantai tu, jadi tenaga pengaktifan diperlukan untuk memutuskan sebelum tindak balas boleh berlaku. Jadi enzim ni berfungsi mengurangkan tenaga pengaktifan. Itulah fungsi enzim ni. Dengan itu, kadar tindak balas biokimia dipercepatkan dalam sel. Okey, tengok gambar rajah ni Okey, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan kehadiran enzim. Mana enzim? Enzim tu diwarnakan dengan warna merah, line warna merah. Okey, ini warna merah. Ini warna biru lah. Yang warna biru ni ialah tindak balas kiranya tiada enzim. Tiada enzim. Manakala yang merah tu menunjukkan tindak balas dengan kehadiran enzim. Jadi kita nak tahu tenaga pengaktifan ni macam mana. Tenaga pengaktifan dikira daripada tenaga yang digunakan untuk
bertindak ke atas suatu substrate tu. Contohlah kita ambil yang berwarna biru dulu, yang garisan warna biru. Katakan di sini tenaga dia kita tak tahulah berapa, tapi katakan di situ satu nilai yang tertentu. Kemudian berlakulah tindak balas dengan substrate, tapi tanpa kehadiran enzim. Jadi tenaga pengaktifan tu tinggi diperlukan. Banyak tenaga diperlukan bagi membolehkan hasil tindak balas itu berlaku. Jadi bila tenaga pengaktifan tu tinggi diperlukan, maka dari segi dari segi masa lah, masa akan jadi lambat dari segi masa dia. Sebab diperlukan tenaga yang banyak, barulah boleh bertindak balas. Manakala kehadiran enzim, apabila enzim hadir, maka substrate itu jadi cepat ditukarkan ataupun ditindak balas, dihidrolisiskan, menjadi suatu hasil yang baru. Itulah hubungan dia antara tenaga pengaktifan ni dengan sama ada dari segi tindak balas tanpa enzim ataupun tindak balas dengan kehadiran enzim. Jadi maksud di situ, kehadiran enzim dapat mengurangkan tenaga pengaktifan suatu tindak balas. Bila tenaga pengaktifan itu kurang digunakan, maka masa tindak balas akan menjadi cepat. Ada lagi masa? Sikit lagi Mekanisme tindakan enzim dan perubahan faktor. Jadi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim ni. Ada banyak, sebut sini banyak. Banyak tu berapa? Kita akan tengok. Iaitu yang pertama suhu. Kesan suhu. Kemudian kesan pH. Yang kedua. Kemudian kesan kepekatan substrate dan kesan kepekatan enzim. So maknanya ada 4 faktor. Yang dikata banyak tu 4. Dia kata sini banyak. Terdapat banyak faktor. Jadi kita spesifikkan mana ada 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Ikatan kimia dalam enzim boleh diubah dengan mudah melalui perubahan kimia dan fizikal persekitaran. Antara faktor tersebut ialah suhu, yang tadi satu suhu, pH, kepekatan enzim dan juga kepekatan substrate. So ada 4 lah kena ingat tu. S, E, kemudian E, kepekatan enzim dan juga kepekatan substrate. Yang pertama, kesan suhu. Macam mana kesan suhu tu boleh mempengaruhi mekanisme tindakan enzim? Kita tengok rajah 5.5 menunjukkan kesan suhu terhadap kadar tindak balas biokimia. Kadar tindak balas biokimia yang dikawal oleh enzim. Tengok graf ni dan juga penerangan sebelah. Yang pertama, pada peringkat ni, iaitu pada suhu antara 0 sehingga 35 darjah Celsius. Pada suhu yang rendah, kadar tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah rendah. Kemudian apabila suhu meningkat, suhu ni meningkat daripada 0 naik 10, 20 ke 30 tu meningkat, tenaga kinetik molekul substrate dan enzim turut meningkat. Hal ini meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul substrate dengan molekul enzim. Digunakan istilah situ frekuensi. Frekuensi ni maksudnya bilangan lah. Berapa banyak pelanggaran itu berlaku.
antara molekul substrat dengan molekul enzim. Semakin banyak pelanggaran tu, semakin tinggilah tindak balas. Kemudian bagi setiap kenaikan suhu sebanyak 10 darjah Celsius, setiap 10, 10, 10, kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat sebanyak 2 kali ganda. Ya, 2 kali ganda sehingga mencapai suhu optimum. Maksudnya tindak balas lah, dari tindak balas dia tu. Jadi kadar tindak balas tu kita tidak ada nilai dia, tidak ada nilai dia. Tapi dia punya statement umum dia, maknanya setiap 10, 2 kali ganda tindak balas dia. Dia kena buat eksperimen baru tahu. Kemudian yang kedua, tengok pada puncak ni, pada keadaan 2, pada suhu optimum, mungkin 37 darjah Celsius, tindak balas enzim adalah pada tahap maksimum. Jadi suhu optimum untuk tindakan enzim dalam badan manusia ialah 37 darjah Celsius. Ini adalah suhu optimum, suhu maksimum. Kemudian 3 tu dia drop. Selepas mencapai suhu optimum, peningkatan suhu yang seterusnya, mana suhu walaupun meningkat daripada katakan selepas 37 darjah Celsius, mana suhu meningkat. Bila suhu meningkat tapi kadar tindak balas berkurang. Ya. Peningkatan suhu yang seterusnya akan mengurangkan aktiviti enzim dengan cepat. Sehingga aktiviti enzim berhenti pada suhu 60 darjah Celsius. Tindak balas ataupun aktiviti enzim ni jadi berhenti terus. Dia stop di sini. Stop. Pada suhu 60 darjah Celsius. Jadi pada suhu ini, kita kata sebab apa jadi aktiviti enzim tu berhenti? Kerana enzim ternyah asli. Istilah nyah asli ni merujuk kepada ikatan kimia dalam molekul enzim ni terputus pada suhu yang tinggi. Ataupun mungkin kita boleh sebut enzim tidak dapat mengekalkan bentuk 3 dimensi dia. Apa lagi yang dimaksudkan dengan ternyah asli? Tapak aktif enzim berubah. Bila tapak aktif dia berubah, maka substrat tidak dapat lagi ataupun tidak dapat lagi memperlengkap dengan tapak aktif enzim. Sebab tapak aktif enzim telah berubah, tapak substrat masih lagi yang sama. Substrat masih lagi begitu bentuk dia. Tapi enzim telah berubah, maka substrat tidak dapat combine, tidak dapat bergabung dengan enzim tersebut. Itulah kesan apabila suhu pada 60 darjah Celsius. So kita bincang ada 3 keadaan. Suhu rendah, suhu optimum dan suhu tinggi. Itu ialah kesan suhu. Bagaimana dengan kesan pH? Jadi pH ni kita belajar daripada sifar sampailah 14. Dari segi rate dia. Dia punya nilai pH ni daripada sifar sampailah 14. Sifar sampailah yang ke-6 asid. 7 neutral, 8 hingga 14 adalah alkali. Okey. Jadi aktiviti enzim dipengaruhi oleh pH larutan persekitaran. Pada lazimnya semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada pH optimum. Okey, untuk pH ni dia spesifik. Ada enzim yang dia punya pH optimum dia pada keadaan berasid. Contoh pepsin. Contohnya pepsin. Okey, pepsin ni adalah satu enzim yang banyak terdapat di dalam perut kita. Yang dirembeskan oleh jus gester dalam perut. Jadi pH optimum untuk pepsin ialah 2. Okey, pada pH 2. Ini tengok 2. Okey, 2 kan. Jadi pH 2 berasid. Maka ianya optimum bagi enzim di situ. Manakala kita tengok sini yang coklat ni, yang ni. pH optimum bagi amylase ILO dan kebanyakan enzim dalam sel haiwan ialah pada
6 poin lebih ya. 6.8 ataupun 6.9 ataupun antara range tu lah. Antara 6 hingga 7 lah ya, senang cerita ya. Jadi kebanyakan enzim berfungsi paling cekap dalam julat pH 6 hingga 8. Misalnya enzim amylase ILO berfungsi pada pH 6.8. Okay, saya sebut tadi ya, 6.7 sehingga 6.9 gitulah. Ini 6.8. Namun terdapat beberapa pengecualian. Misalnya enzim pepsin di dalam perut bertindak pada pH optimum dalam julat 1.5 sehingga 2.5. Enzim tripsin dalam dua denum bertindak dengan baik dalam media berakali iaitu pada pH sekitar 8.5. Jadi enzim tripsin 8.5. Maknanya untuk kesan pH ni dia depend kepada jenis enzim tersebut. Dia tak seperti suhu. Bukan maksudnya semakin bertambah pH, tak ada. Dia tak ada guna kata semakin bertambah. Dia merujuk kepada enzim tu, kesesuaian dia. Itu yang kedua. Yang ketiga kita habiskan ya faktor ni. Yang ketiga, ni ada lagi ya, penerangan berkenaan dengan bagaimana pH tu, kesan pH tu terhadap aktiviti enzim. Iaitu kata perubahan nilai pH mengubah cas ion hidrogen dapat aktif enzim dan permukaan substrat. Ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Ini alasanlah ya. Kata contoh pH optimum bagi pepsin ialah 2 kan, 2 ataupun 1.5 hingga 2.5 lah saya sebutkan, katakan pH 2. Tapi kalau tiba-tiba pepsin tu kita masukkan ke dalam satu medium yang pH dia berubah, jadi katakan 6.8, pH-nya neutral. Jadi perubahan nilai pH tu mengubah cas ion hidrogen dapat aktif enzim dan permukaan substrat. Ini menyebabkan molekul enzim substrat tidak dapat dibentuk. Jadi apabila pH persekitaran ini kembali ke tahap optimum bagi dia lah, cas pada tahap aktif dipulihkan. Jadi enzim kembali berfungsi seperti normal. Jadi perubahan nilai pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia struktur dan mengubah tahap aktif enzim. Alasannya sama seperti mana yang kesan suhu tadi ya. Seperti mana gambar rajah ni ya, ini dari segi struktur dia. Yang dikatakan molekul enzim ternyak asli ni, maknanya asalnya dia 3 dimensi, kemudian dia berubah ya. Dia dah terlerai lah. Dia terlerai menjadi satu struktur yang berbeza daripada asalnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim ataupun aktiviti enzim ialah kepekatan substrat. Kepekatan substrat. Untuk menjelaskan kesan kepekatan substrat ini, kita akan gunakan graf. Graf sebelah ni, graf 5.8, iaitu kesan kepekatan substrat terhadap kadar tindak balas enzim. Kita ada 2 step di situ. Yang pertama, sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, manakala kepekatan substrat ditambah, kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat ya. Dan seterusnya produk yang terbentuk juga meningkat. Ini maknanya kalau yang inilah maksudnya graf di sini, apabila kita tambah kepekatan substrat ya, untuk sampai tahap sini ya, sampai sini. Untuk sini. Daripada sini ke sini ni, artinya apabila kepekatan substrat ini ditambah ya, kita tambah, peluang untuk pelanggaran berkesan antara molekul substrat dengan molekul enzim ni meningkatlah. Jadi kadar tindak balas terus meningkat sehingga mencapai tahap maksimum. Sampai satu tahap maksimum Jadi kadar tindak balas menjadi malar. Selepas tu kadar tindak balas menjadi malar. Malar ni maknanya tetap tak berubah pada 10. 10. Pada tahap maksimum tu, kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Jadi sebab kepekatan enzim tu yang menyebabkan apabila kepekatan substrat kita bertambah pun,
tidak akan meningkatkan kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan kepekatan enzim. Jadi kena tambah kepekatan enzim, barulah kepekatan substrat yang ditambah tu meningkatkan kadar tindak balas. Jadi selepas mencapai tahap maksimum ni, kenapa ya dia jadi malar tu, semua tapak aktif enzim ni tepu. Penuh lah, dia dah penuh dengan substrat dan terlibat dalam tindak balas pemangkilan. Okay, maknanya dia dah habis lah. Space dia dah habis. Maka dia tak boleh bertindak balas lagi ya. Dan yang keempat, kesan kepekatan enzim. Untuk kepekatan enzim kita gunakan graf dia macam ni ya. Seperti rajah 5.9, kesan kepekatan enzim terhadap kadar tindak balas. Kepekatan enzim dengan kadar tindak balas. Okay, kita tengok yang pertama, apabila kepekatan enzim ditambah, okay, tambah ni, tambah, kadar tindak balas enzim akan meningkat ya, meningkat daripada sifar 1 sampai dah sini ya. Maknanya meningkatlah ya, hampir 0.4 kadar tindak balas dia. Kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindakan pemangkinan. Yang kedua, ada dua. Sekiranya kepekatan enzim dalam satu tindak balas digandakan, jumlah substrat yang ditukar kepada produk per unit masa juga digandakan dengan syarat bekalan substrat adalah berlebihan. Itu dia syarat dia ya. Tetapi sampai sini ya, pada tahap maksimum tu kepekatan substrat menjadi faktor pengehat. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrat. Itu dia ya. Maknanya selepas satu tahap ni, tahap maksimum ni, dia boleh jadi sama ada terus meningkat ataupun dia malar. Ya. Meningkat tu kerana apa? Apabila kita tambahkan dia punya kepekatan, apabila jumlah substrat ditingkatkan. Ya, jumlah substrat ditingkatkan, maka jumlah substrat yang ditukar kepada produk per unit masa akan digandakan. Ya. Barulah ya, kadar tindak balas enzim akan bertambah. Itu ya. Selesai itu. Dan eksperimen ni kena buat kat sekolah lah. Ini pun kat sekolah. Dan ini nanti saya nak buat praktis formatif 5.1 ya, sebagai awak punya homework homework untuk perbincangan kita bagi subtopik 5.1. Okey, 5.1. Baik, jadi ada sebarang pertanyaan, soalan? Saya rasa itu sajalah untuk kita punya kelas pada petang ini. InsyaAllah ada masa lagi kita tengok slot kita. Kalau ada, kita sambung lagi lah kelas kita ya, untuk sambungan perbincangan ya. Jadi saya minta awak buat praktis formatif 5.1 ya.